Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita kembali di channel Cikgu Azrul Nizam. Jadi untuk penonton yang kali pertama menonton di channel Cikgu, boleh tekan butang subscribe di bawah tu sehingga dia keluar bunyi loceng ting dan berwarna kelabu. Jadi saya doakan semoga anak-anak semua cikgu-cikgu dan semua penonton yang berada di talian saya sekarang berada dalam keadaan sihat, sejahtera serta sentiasa dilindungi oleh Tuhan ataupun dilindungi oleh Allah. Dan yang paling penting, duduk di rumah, jangan ke mana-mana. Bila penting sahaja baru keluar untuk kita sama-sama memutuskan wabak COVID-19 ini. Jadi untuk hari ini, cikgu akan menyambung diskusi cikgu atau perbincangan cikgu di bawah bidang 7 yang bertajuk moral dan kenegaraan. Dan untuk hari ini, tajuk yang saya pilih adalah tajuk untuk unit ke-11, iaitu tajuk unit kedua terakhir di bawah bidang ini, yang bertajuk Malaysia unggul di mata dunia. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan unggul? Unggul ni maksudnya dia paling nampak, paling hebat, paling orang kenal. Jadi, itu yang kita maksudkan dengan unggul. Jadi, maksudnya keterlibatan Malaysia dirasai ataupun diketahui oleh semua negara di dunia ini. Jadi tanpa membuang masa, jom kita sambung yang seterusnya. Jadi untuk yang seterusnya, kita pergi kepada standard pembelajaran. Seperti mana saya selalu tekankan dalam perbincangan saya, dalam video-video saya, bahawa standard pembelajaran ini sangat penting untuk diketahui oleh semua pelajar. Kenapa penting? Sebab semua soalan-soalan peperiksaan akan diambil berdasarkan standard pembelajaran yang pertama. Yang kedua, isu-isu dalam pendidikan moral diambil daripada buku teks. Jadi dua mazhab ini sangat penting dan perlu dipegang oleh semua pelajar agar tidak berlaku sebarang kesilapan dalam pembelajaran awak masing-masing ataupun tidak tertinggal di dalam mana-mana kehendak pembelajaran yang seharusnya dikuasai oleh semua pelajar. Jadi kita tengok yang pertama, standard pembelajaran pertama, memerihalkan contoh. Memerihalkan ni apa? Memerihalkan contoh kejayaan Malaysia yang dibanggakan di pesada dunia. Maksudnya kita dapat menyatakan, menghuraikan, memberi contoh kejayaan Malaysia di mata dunia. Ni sekarang kita sebut pasal negara. Jangan sebut pasal kejayaan awak, tapi kita sebut pasal kejayaan Malaysia. Okey, kejayaan Malaysia ni banyak. Kita jangan hadkan di dalam satu sahaja kejayaan, tetapi kita lihat dalam pelbagai skop. Antaranya, kita tengok daripada segi kejayaan Malaysia dalam sudut ekonomi, kejayaan Malaysia dari sudut sains dan teknologi, kejayaan Malaysia dalam bidang sukan, dalam bidang pembangunan dan sebagainya. Jadi itu banyak kan kejayaan-kejayaan Malaysia. Okey, jadi nanti saya akan huraikan ataupun terangkan satu demi satu apakah contoh kejayaan Malaysia. Kejayaan-kejayaan lain awak boleh nyatakan sendirilah, seperti mana di dalam pembacaan buku masing-masing. Awak belajar bukan saja dari buku, belajar daripada internet, dia belajar daripada rakan taulat, ibu bapa dan sebagainya. Yang kedua, kita lihat menjelaskan atau menyatakan cara mengharumkan nama negara di pesada dunia. Jadi maksudnya tulis apakah cara, apakah langkah-langkah, apakah yang boleh dilaksanakan
oleh kita lah, saya, awak dan semua rakyat Malaysia. Jadi kita sebagai seorang rakyat bertanggungjawab, tak besar sumbangan kita, sekurang-kurangnya kita perlu memberi sumbangan yang sedikitlah untuk kejayaan negara kita. Okay, kita pergi yang ketiga, menghuraikan kepentingan mengharumkan nama negara di mata dunia. Nyatakan kenapa, sebab, mengapakah. Ini semua perlu kepentingan. Itu yang sama maksud dia lah. Kepentingan mengharumkan nama negara di pesada dunia. Supaya Malaysia dikenali oleh dunia. Orang luar hormat kita dan sebagainya. Kita juga boleh dijadikan idola, idol. Kita boleh juga dijadikan panduan, contoh. Kita boleh juga dijadikan ikon bagi negara-negara lain. Kita sambung yang keempat, menceraikan cabaran ataupun menghuraikan ataupun menyatakan satu demi satu cabaran dalam mengharumkan nama negara di pesada dunia. Jadi menyatakan apakah cabaran nak harumkan nama Malaysia. Jadi kita jangan pergi contoh yang lain, kita pergi contoh kita. Kita sebagai, bukan kita lah, anak-anak murid sebagai pelajar nak berjaya dengan kejayaan cemerlang dalam SPM, dah tentu banyak cabaran. Mana orang, tak ada orang hanya duduk sahaja boleh berjaya. Nak berjaya kena usaha. Bukan sahaja usaha, tetapi perlu tabah, perlu yakin pada diri, perlu berdoa dan akhirnya baru tawakal Allah, baru kita dapat kejayaan di kejayaan dalam bidang pembelajaran. Itu semua saya dah lalui lah. Zaman saya dah lalu. Jadi zaman saya sekarang bekerja dengan bersungguh-sungguh menjadi cikgu yang menjadi idola, menjadi kesayangan semua pelajar-pelajar dan cikgu-cikgu yang lain. Okay, kita tengok yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila mengharumkan nama negara di mata dunia. Kita ambil contoh Datuk Lee Chong Wei. Dia berjaya. Dia belagak ke? Dia sombong ke? Dah tentu tak kan. Kenapa dia tak berlaku begitu? Kerana dia meletakkan ni. Biasa kalau orang sukan dia letak kat sini apa? Ada bendera Malaysia kan? Ahli sukan Malaysia. Jadi dia meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri. Maksudnya dia percaya bahawa menaikkan nama negara itu sangat penting dan meletakkan nama negara di mata dunia itu adalah kejayaan yang paling besar dalam dunia mereka. Jadi bukan sahaja Datuk Lee Chong Wei, tetapi semua ahli sukan, semua negara-negarawan Malaysia, semua rakyat Malaysia lah kan, yang membawa nama Malaysia di mata dunia akan berusaha dengan bersungguh-sungguhlah bagi mengharumkan nama negara, bagi menunjukkan kepada negara luar bahawa rakyat Malaysia ini sangat hebat. Itu yang paling penting. Takkan ada orang berasa duka cita, takkan ada orang berasa sedih, takkan ada orang yang berasa depression, kemurungan dan sebagainya setelah mengharumkan nama negara. Jadi kalau berlaku macam tu, kita boleh kategori orang tu semua macam mana? Susah kita cakap kan. Jadi orang macam ni biasanya dia akan mencalahkan nama negara, bukan mengharumkan nama negara. Itu yang terakhir, melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh mengharumkan nama negara di pesada dunia dalam kehidupan harian. Jadi daripada segi pendidikan, kita belajar sungguh-sungguh, kita berkongsi idea tentang inovasi dalam pendidikan, kita menghasilkan satu eka cipta yang boleh dicontohi oleh oleh pelajar-pelajar lain di negara dunia. Ataupun kita boleh berkongsi di medsos ataupun media sosial tentang kehebatan negara kita.
terutama sekarang waktu zaman PKP, kita tak boleh ke mana-mana. Jadi kita banyak masa berada di rumah, banyak masa kita boleh menulis, banyak masa kita boleh berkongsi, membuat sesi perkongsian dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kawan-kawan tu bukan sahaja di dalam Malaysia, tapi juga di luar Malaysia ataupun kawan-kawan daripada negara lain. Okay, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi apa yang kita nak belajar hari ni. Sebelum kita pergi belajar hari ni, kita tengok apakah nilai-nilai yang bersesuaian dengan tajuk ini. Okay, yang pertama, nilai patriotisme ataupun semangat cinta akan negara. Dengan kita meletakkan kepentingan negara, kita melebihi kepentingan diri sendiri. Ini mereka yang punya semangat patriotisme. Maksudnya jiwa dia adalah berkorban untuk negara. Kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri. Mereka percaya bahawa bila kita naikkan nama negara kita akan disanjung, negara kita akan dikenali. Yang paling penting, negara kita akan lebih dihormati oleh negara-negara luar. Yang kedua, nilai kerajinan. Kenapa kerajinan? Sebab nak berjaya mesti ada nilai kerajinan. Tak ada orang berjaya tanpa sikap rajin. Tak ada orang berjaya tanpa ada sentiasa berusaha tanpa putus asa. Itu paling penting dalam hidup ni. Nilai kerajinan. Dekat mana-mana pun, kalau kita mempunyai nilai kerajinan ataupun mempunyai sikap yang rajin dalam setiap perkara yang kita buat, insya-Allah kita akan berjaya lah dalam semua bidang yang kita buat ataupun dalam semua bidang yang kita tempuhi. Nilai yang ketiga adalah nilai keberanian, iaitu kita perlu sanggup berdepan dengan semua ancaman, berdepan dengan semua pancaroba, berdepan dengan semua halangan untuk berjaya. Itu paling penting lah. Kita tak boleh ada dalam diri tu takut-takut, malu-malu, segan-segan. Jadi kalau kita ada malu-malu, segan-segan, tak yakin pada diri sendiri, kita lambat untuk berjaya. Nak berjaya, mesti yakin kita mampu menghadapi semua cabaran, semua pancaroba di dalam kehidupan ini, insya-Allah. Yang keempat, nilai berdikari, iaitu sentiasa yakin bahawa diri kita sendiri ni mampu berjaya. Kita mampu membuat dengan usaha sendiri. Orang tak bantu pun, kalau kita usaha, insya-Allah kita akan berjaya. Itu yang dimaksudkan dengan nilai berdikari. Dan yang terakhir, kita pergi yang kelima, adalah nilai hemah tinggi. Nak berjaya, kita mesti mempunyai hemah tinggi, iaitu bertolak ansur, sabar dan mengawal diri. Kita perlu hormat orang lain, terutamanya kepada mereka yang lebih tua daripada kita. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kita tak boleh mengharapkan orang datang hormat kat kita, tetapi kita perlu berusaha untuk hormat kepada orang lain terlebih dahulu. InsyaAllah, apabila kita hormat orang lain terlebih dahulu, hormat orang lain kepada kita akan datang dengan sendirinya. Kita dah bagi nilai, kita tengok apa itu yang dimaksudkan dengan Malaysia unggul. Macam mana kita nak tahu Malaysia tu unggul tak unggul? Macam mana kita nak tahu Malaysia tu hebat tak hebat di mata dunia? Macam mana kita nak tahu orang tengok kita ni boleh jadikan idola, boleh jadikan panduan dan sebagainya. Yang pertama, macam mana kita nak tahu Malaysia unggul? Malaysia nak unggul, kita katakan unggul apabila kita telah mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Seperti mana saya sebut tadi, bahawa kejayaan bukan sahaja kita capai dalam satu aspek sahaja, contoh aspek sukan sahaja, tapi kita perlu capai kejayaan dalam bidang pembangunan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Contoh sekarang kita perlu capai kejayaan dalam bidang kesihatan. Apa dia? Iaitu kita perlu
bersama-sama memutuskan rangkaian COVID-19. Apabila kita telah rakyat Malaysia bersama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 dengan cara apa? Duduk di rumah, biasa menjaga jarak sosial, keluar ke mana-mana kita basuh tangan, apabila balik rumah basuh tangan, basuh baju dan sebagainya, orang akan melihat dan menjadikan Malaysia sebagai model kepada negara-negara lain. Jadi daripada situ orang luar melihat bahawa Malaysia ini sangat unggul, sangat hebat dengan percaya memutuskan wabak COVID-19. Jadi kita lihat hari ini Malaysia dah berada dalam gelombang ke-3 kan. Kerajaan pun dah buat MCO 3.0. Jadi kerajaan berusaha untuk menurunkan kadar kebolehjangkitan dengan pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri menyarankan semua rakyat Malaysia membuat safe lockdown ataupun membuat lockdown diri sendiri. Kita hanya keluar apabila perlu sahaja. Macam saya keluar apabila nak mencari lauk, nak mencari makanan lah untuk ahli keluarga saya saja. Jika ada tujuan lain semata-mata untuk berfoya-foya, untuk bersosial, beriadah dan sebagainya, saya takkan keluar lah. Kerana kita perlu menyahut seruan kerajaan dengan membuat safe lockdown. Yang kedua, kita lihat macam mana Malaysia unggul. Malaysia menempa nama di pesada dunia. Nak tempa nama ni bukan senang tau. Jadi banyak benda kan kita boleh tempa nama ni. Seperti mana saya telah bagi tahu sebelum ini. Kita tengok yang ketiga, mana Malaysia unggul? Malaysia mendapat penghormatan menyuarakan tentang isu-isu dunia dalam persidangan antarabangsa. Jadi kenapa ada pemimpin negara seperti itu Dr. Mahathir boleh berucap di persidangan antarabangsa? Kerana idea dan pandangannya yang sangat genius. Di mana pandangannya dipercayai dan diyakini oleh semua masyarakat dunia bahawa pandangan dia itu betul, tepat dan benar, dengan dapat membuat anggapan atau menjangkakan apakah akan berlaku pada masa depan. Itu kehebatan pemimpin-pemimpin negara di mata dunia. Jadi kita tengok apakah contoh kejayaan Malaysia. Yang pertama, di dalam bidang perindustrian. Bidang perindustrian kita tengok bahawa dalam bidang automobil, di mana kereta tempatan dieksport ke luar. Apakah kereta tempatan Malaysia? Honda. Toyota? No. Jadi apakah kereta tempatan Malaysia? Tidak ada. Kereta Ford dan Motor. Di mana walaupun Malaysia adalah negara kecil, tapi kita mampu membuat industri automobil sendiri dengan menghasilkan kereta buatan Malaysia lah. Bukan sahaja pasarannya di Malaysia, tetapi pasaran juga keluar negara. Yang kedua, dalam bidang pembuatan. Di mana sekarang wabak COVID-19, Malaysia antara negara yang menghasilkan sarung tangan terbanyak di dunia. Contoh dia ada syarikat Top Glove. Di mana syarikat ini telah mengeksport sarung-sarung tangannya ke luar negara, termasuk ke Amerika Syarikat. Di mana kita lihat Amerika Syarikat negara besar kan. Malaysia negara kecil sebenarnya di mata dunia ni. Tetapi Amerika Syarikat mengimport barangan buatan Malaysia, iaitu sarung tangan. Jadi maksudnya production ataupun productivity di US tak dapat menampung permintaan sarung tangan di US. Belum ke negara lain. Tapi di US sahaja mereka tak dapat support. Jadi mereka nak membolehkan oleh kerana kuasa membeli mereka besar. Jadi mereka mengimport sarung-sarung tangan buatan Malaysia lah. Keluaran Top Glove ke Amerika Syarikat. Yang ketiga,
dalam industri pemakanan. Kita tengok Malaysia, dia punya berapa ratus produk dengan mampu menembusi pasaran antarabangsa. Di mana pengilang-pengilang di Malaysia dia menghasilkan produk-produk ataupun makanan yang beridentitikan Malaysia. Macam 400 kan? Beridentitikan Malaysia. Jadi semua ini diimport ke luar negara. Jadi ia dapat menunjukkan bahawa kejayaan Malaysia dalam bidang perindustrian. Kita tengok dalam bidang sukan pula. Dalam bidang sukan, Malaysia menjadi tuan rumah sukan Commonwealth. Ini satu-satunya sukan Commonwealth yang pernah dianjurkan di Malaysia pada tahun 1998. Sukan C. Commonwealth ni kat Kuala Lumpur. Sukan C ni lebih kurang 20 tahun sekali lah. Dia tak berapa nak besar, tetapi juga adalah salah satu penganjuran sukan yang besar kan. Dan dia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Sukan Commonwealth tadi ni di Kuala Lumpur. Sukan C ni biasanya di Kuala Lumpur dan pernah juga di negara-negara yang lain. Piala Monsun. Apa mana Piala Monsun ni? Piala Monsun ni yang berkaitan dengan pelayaran ataupun perkapalan. Dia buat kat mana? Dia buat di Terengganu. Yang keempat adalah Grand Prix Formula 1. Jadi sekarang dah tak ada kan Grand Prix Formula 1. Tetapi dulu 2-3 tahun lepas daripada tahun, saya tak ingat bila tahun terakhir Malaysia menganjurkan sukan Grand Prix Formula 1 ni. Tapi Malaysia pernah menjadi penganjur bagi Grand Prix Formula 1 di mana kita pergi ke nilai untuk menonton deruman-deruman enjin Formula 1. So nak pergi. Tapi tiketnya sangat mahal kan. Bukan kaleng ataupun bukan biasa harga tiketnya. Yang kedua, juara dunia badminton. Siapa juara dunia badminton Malaysia? Ada Datuk Lee Chong Wei. Bukan sahaja juara dunia tapi pernah jadi juara All England, dan Datuk Lee Chong Wei juga merupakan legenda badminton Malaysia yang dihormati bukan sahaja di Malaysia tetapi di satu dunia, terutamanya dalam bidang badminton. Yang kedua, squash. Kita ada siapa squash? Kita ada Datuk Nicole and David. Ini juga adalah antara wanita yang hebat kan. Dia bukan sahaja berjaya di bidang sukan, tapi dia juga berjaya dalam bidang akademik. Di mana kalau kita lihat semasa SPM, semasa beliau Datuk Nicole and David mengambil SPM, banyak bilangan A yang beliau dapat. Walaupun bukan straight A, tetapi antara ahli sukan yang berjaya. Saya dapat 7A ke 8A. Saya tak ingat. Tapi saya tahu dia antara ahli sukan yang hebat di dalam bidang akademik. Lepas tu kita ada renang. Renang ni ramai kan. Dan Paralimpik. Paralimpik Malaysia pernah menang emas sewaktu sukan Paralimpik 4 tahun lepas. Berbanding sukan Olimpik tetap pernah menang emas. Tapi dalam sukan Paralimpik kita pernah menang emas. Jadi tu nampakkan betapa hebatnya Malaysia di pelbagai jenis sukan yang diceburi ataupun yang diminati, yang ada wakil daripada Malaysia. Dan yang terakhir kita lihat lita lumba bertaraf antarabangsa seperti lita antarabangsa Sepang. Ini tadi kita buat Formula 1, kita buat lumba motor dan sebagainya, dan Velodrome Nasional Malaysia yang terletak dekat Inlet. Velodrome ni untuk apa? Aktiviti sukan apa? Kalau yang tak tahu, cuba search. Agak sukan apa tu? Velodrome ni adalah untuk sukan lumba basikal. Di mana kita ada pelumba-pelumba basikal yang hebat kan? Siapa dia? Cuba search. Siapa pelumba basikal Malaysia yang hebat? Saya tak nak bagi tahu. Tapi kalau pelajar saya, nanti di mesej saya bagi tahu lah kan. Tapi untuk penonton, anak-anak penonton yang lain, cuba search. Siapa pelumba basikal Malaysia yang hebat? Daripada dulu. Kita ada 3-4 orang pelumba basikal yang hebat. Dan apakah nama dia? Apakah nama velodrome tersebut? Di mana nama velodrome tersebut telah dinamakan
dengan nama salah seorang pelumba basikal Malaysia yang hebat. Pergi yang seterusnya dalam bidang sains dan teknologi. Kita ada MESAT, Malaysia is Asia Satellite atau MESAT daripada segi satelit komunikasi. Lepas tu yang kedua, kita ada program angkasawan negara di mana Dato' Syed Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syed Mustafa terpilih sebagai angkasawan Malaysia pertama di National Aeronautic and Space Administration. Dia adalah angkasawan Malaysia yang pertama. Jadi sekarang Malaysia dalam proses untuk menghantar angkasawan Malaysia yang kedua. Jadi kita sama-sama berdoa supaya Malaysia mampu untuk menghantar. Kerana nak hantar ni, dia memerlukan kos yang sangat besar. Bukan RM1, bukan RM2, bukan RM1,000, bukan RM2,000, bukan RM10,000, bukan RM20,000. Dia adalah projek yang berjuta-juta. Jadi dengan projek berjuta ni, bila negara lain melihat Malaysia mempunyai angkasawan, jadi Malaysia respect. Tapi kan bukan negara yang biasa-biasa ataupun bukan manusia yang biasa-biasa mampu sampai ke angkasa lepas. Okay, yang seterusnya kita dalam bidang keempat ke kelima, kita tengok kejayaan Malaysia dalam bidang pengangkutan dan perhubungan, di mana kita ada lapangan terbang bertaraf dunia, iaitu KLIA. Dan KLIA pernah menjadi antara lapangan terbang paling sibuk di dunia. Hebat tak hebat? Hebat. Jadi sekarang kalau kita lihat, kalau dulu kita ada Malaysia sekarang, dia nak meningkatkan jumlah penerbangan di dunia kan, jumlah penerbangan di Malaysia. Apabila jumlah penerbangan telah meningkat, Malaysia telah menaik taraf dengan membina lapangan terbang KLIA 2 kan. Kalau dulu kita ada LCCT, LCCT ni kecil je, bukan tak berdarah dunia, hebat. Cuma apabila dah tak menampung, dia terlampau simple, ke bentuk yang biasa-biasa je. Kan, biasa-biasa je kalau awak kata kan, anak muda selalu kata biasa-biasa je. Jadi dia telah menukar kepada dengan membuat satu lagi lapangan terbang yang low cost lah, yang bertaraf antara bangsa, iaitu KLIA 2. Yang seterusnya kita ada Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Pantai Timur dan Jambatan Pulau Pinang. Dan yang terakhir, kita ada sistem pengangkutan bertaraf dunia seperti MRT, LRT dan KRL. Jadi semua transit sistem pengangkutan Malaysia bertaraf dunia. Dan dia mampu memacu kemajuan Malaysia dengan kita dapat memendekkan masa perjalanan kita daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Daripada segi bidang pelancongan, kita mempunyai ekopelancongan yang menarik. Kita ada pulau, gua, taman rekreasi, kawasan tanah tinggi, hutan simpan dan sebagainya. Kita ada Pulau Redang, Pulau Langkawi. Antara yang terkenal kan? Gua Kelam, Gua Niah. Itu antara tempat-tempat yang hebat kan? Bukan sahaja secara semula jadi, tetapi tempat yang dibangunkan sebagai suatu tempat yang menarik. Seperti Pulau Langkawi. Dan tanah tinggi Cameron Highland, tanah tinggi Bukit Tinggi dan Langit. Hutan simpan, banyak kita ada hutan simpan apa? Hutan simpan Rendau, hutan simpan Rompin dan sebagainya. Lepas tu kita ada ekopelancongan yang menarik. Saya tersalah buat ni, terbagi isi yang sama. Dan yang terakhir, kita ada tapak warisan yang diiktiraf oleh UNESCO. Seperti Taman Negara Kinabalu, Taman Negara Mulu, Bandar Bersama Melaka, Georgetown, Pulau Pinang, warisan ekologi Lembah Lenggong, Perak. Jadi tempat-tempat ni awak perlu ingatlah kan. Mana tahu soalan mungkin apakah contoh-contoh tempat warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO di Malaysia. Mungkin kan? Mungkin berlaku. Kerana soalan begini yang saya dimaklumkan oleh kawan-kawan saya, di mana pelajar saya sendiri pernah bagi tahu soalan macam ni lah yang mungkin keluar lah. Sebab saya pun tak pernah tengok soalan SPM. Sebab soalan SPM ni kertas tutup. Untuk batch awak pun masih kertas tutup. Jadi saya pun tak tahu apakah soalan yang pernah keluar. Tapi
nak tukar oleh pelajar-pelajar saya. Di mana kalau kita lihat bukan sahaja pelajar, tapi tengok contoh-contoh buku latihan kan yang dibuat oleh cikgu-cikgu yang hebat pun akan bertanya-tanya seperti soalan-soalan begini. Kerana dia adalah soalan fakta yang membawa markah. Jadi tak hafal, tak ingat, tak faham, tak boleh jawab. Okay, itu kunci yang saya nak cakap. Okay, kita tengok yang seterusnya. Cara nak mengharumkan nama negara. Yang pertama, kita mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Nak cipta kejayaan, jangan tunggu dah besar, dah tua. Kita dah tak larat, kita dah tak ni. Tapi kita cipta kejayaan daripada sekarang. Jadi macam sekarang, dunia ICT, dunia teknologi. Boleh kan? Awak cipta kejayaan. Walaupun waktu PKP, masuklah apa-apa pertandingan. E-sport tu. Kita ada pertandingan PUBG kan? Peringkat negara. Bukan peringkat negara. Peringkat dunia. Sebab sekarang dia kata, keyword dia adalah peringkat dunia. Nak mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Jadi kalau macam awak setakat bagi peringkat sekolah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan tu tak mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Jadi kalau peringkat dunia kita masuk tandingan PUBG peringkat antara bangsa. Bukan peringkat Malaysia. Malaysia je kenal. Orang lain, siapa dia ni? Mana Malaysia ni? Jadi awak tak kenal kan? Jadi itu tak menjawab soalan dan sebagainya. Okey, yang kedua, menaik taraf dan membuat penjenamaan semula untuk semua tempat-tempat pelancongan. Jadi kalau kita lihat contohnya Pulau Langkawi, walaupun dia telah menjadi satu tempat yang terkenal, tetapi kerajaan sentiasa mengupgrade atau menambah baik Pulau Langkawi tersebut kan, dengan membina lebih banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik supaya orang tak bosan untuk datang. Jadi bila dia dah balik negara dia akan berkata, apakah tempat baru yang dekat Langkawi ni? Macam mana bentuk Langkawi ni sekarang kan? Macam saya pun, lepas dulu saya belajar di UM. Jadi selepas habis belajar di UM, saya tak pernah sampai lagi Langkawi. Jadi untuk tempoh masa 10 tahun. Jadi kalau saya pergi Langkawi sekarang, saya percaya Langkawi 10 tahun sekarang adalah berbeza dengan Langkawi 10 tahun dahulu. Itu contoh dia lah kan. Kita punya perasaan, kita punya impression apabila nak pergi suatu tempat-tempat yang hebat ataupun dikenali di mata dunia. Yang ketiga, memelihara warisan negara. Jadi apa contoh warisan negara? Tadi macam seperti tapak-tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO kan. Jadi untuk penduduk-penduduk di Melaka, untuk penduduk-penduduk di Pulau Pinang, jagalah kebersihan, jagalah keindahan, jagalah alam sekitar yang terdapat di kawasan awak masing-masing. Kenapa? Kerana itu dapat menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang pembersih, hebat dan akan dikenali di mata dunia. Yang keempat, lihat membuat pameran tentang keunikan budaya pada peringkat antarabangsa. Dengan kita buat pameran ni, jadi orang dapat kenal kita. Jadi kalau sekarang zaman pandemik, boleh buat pameran secara langsung? Tak boleh. Yang kita boleh buat macam ni lah. Seperti mana awak sedang alami sekarang, kita buat virtual conference, kita buat virtual pembelajaran, e-pembelajaran dan sebagainya. Jadi dengan kita membuat pameran ini, dia dapat membolehkan pelancong mengetahui dengan lebih dekat apakah kelebihan, apakah keunikan yang terdapat di negara-negara tersebut. Yang kelima, melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan antarabangsa. Apakah contoh pertandingan? Tadi saya kata, pertandingan yang melibatkan e-sport, pertandingan yang melibatkan inovasi, pertandingan yang melibatkan kreativiti, pertandingan yang melibatkan fizikal dan sebagainya. Jadi banyak pertandingan ataupun banyak cabaran yang boleh awak hadapi ataupun oleh awak bersama-sama untuk libatkan diri. Yang kelima, yang keenam, mereka cipta inovasi dalam bidang sains dan teknologi. Saya dah cakap tadi kan? Saya dah cakap, kita skip yang seterusnya. Yang ketujuh, menganjurkan persidangan dan karnival pada peringkat antarabangsa. Persidangan karnival, sekarang musim KP, tak boleh buat persidangan
secara bersemuka, pergi tempat tempat, naik kapal terbang, tidur di hotel dan sebagainya. Sekarang sedangkan kita semua secara maya duduk di rumah. Macam saya duduk di Muar Johor, duduk di rumah, kita dapat, walaupun duduk di Muar Johor, tapi kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan kita yang berada di serata Malaysia ataupun serata dunia. Dan yang terakhir, itu yang terakhir dia, kita sambung yang seterusnya, kepentingan mengharumkan nama negara di mata dunia. Yang pertama, status. Ni dah tak berapa nak susahkan. Yang tadi sedikit susah. Yang ni tak contoh soalan macam ni untuk anak-anak murid saya, jika dia bagi jawapan tak dalam buku teks pun saya terima. Ni contoh jawapan daripada buku teks kan. Status dan imej negara mudah dikenali. Jadi maksudnya negara lain mengenali Malaysia. Negara lain mengenali Malaysia. Jadi apabila negara lain mengenali Malaysia, tahu tentang Malaysia, jadi negara Malaysia lebih dikenali di peringkat dunia. Yang kedua, kehadiran pelancong akan meningkat. Kenapa meningkat? Kerana pelancong-pelancong melihat kehebatan Malaysia. Pelancong-pelancong melihat keindahan Malaysia yang telah ditunjukkan sewaktu pameran, yang telah dikongsikan di media sosial dan sebagainya. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur negara lebih pesat. Kenapa lebih pesat? Kerana seperti mana saya telah cakap tadi, bahawa kerajaan berusaha untuk meningkatkan imej negara kan. Nak pastikan pelancong meningkat, nak pastikan kelainan setiap masa. Jadi dia perlu meningkatkan infrastruktur supaya pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia tidak berasa bosan. Jadi apabila pelancong datang ke Malaysia dengan sangat ramai dan sebagainya, kan? Jadi ekonomi setempat juga akan meningkat. Maksudnya kenapa meningkat? Sebab orang-orang tempatan dapat dapat berniaga, dapat berjual beli, dapat menyediakan hotel, dapat menyewakan kereta dan sebagainya. Jadi itu kenapa kita katakan bahawa dengan meningkatkan nama negara di mata dunia, jadi ekonomi hiliran ini akan dapat berkembang dengan sangat besar. Jadi bila semua ini berkembang, jadi sosioekonomi kita Malaysia juga akan meningkat. Alhamdulillah. Yang keempat, penglibatan lebih ramai pelabur asing. Kenapa? Sebab pelabur asing melihat prospek pembangunan ataupun prospek perniagaan yang terdapat di Malaysia. Mereka tengok ataupun apabila mereka nampak, mereka yakin bahawa Malaysia adalah negara yang hebat, bahawa Malaysia adalah negara yang boleh kita labur, ataupun Malaysia adalah negara yang kita yakini mampu memberi keuntungan ataupun impact ekonomi yang sangat besar kepada syarikat tersebut. Yang kelima, sumber rujukan kepada negara luar dalam pelbagai bidang. Ini terutamanya apabila kita ada pembangunan yang hebat dan sebagainya, orang luar akan lihat macam mana Malaysia berjaya. Kenapa Malaysia boleh berjaya? Sedangkan Malaysia adalah negara yang kecil. Kecil dan Malaysia di mata dunia. Dan Malaysia adalah negara yang didiami oleh pelbagai kaum dan bangsa. Jadi walaupun pelbagai kaum dan bangsa, itu adalah keunikan Malaysia yang tidak terdapat di negara lain. Kenapa? Kita pelbagai bangsa, pelbagai dan sebagainya, kita masih mampu menjadi sebuah negara membangun, dan kita mampu juga mengekalkan keharmonian yang terdapat di negara Malaysia. Yang keenam, hubungan diplomatik ataupun hubungan antara negara lain, hubungan diplomatik ataupun hubungan dengan antara negara lain akan semakin kukuh. Maksudnya orang lain percaya kehebatan Malaysia. Jadi untuk tahun 2021 ni, Malaysia mempunyai semua hubungan diplomatik dengan semua negara di dunia ini, kecuali Israel dan Korea Utara. Korea Utara ni daripada dulu memang Malaysia tak ada hubungan diplomatik. Maksudnya pasport awak tu, kalau ada pasport kita tu hanya laku di semua negara kecuali
di negara Israel. Kita boleh melancong ke semua negara kecuali negara Israel. Jadi untuk tahun 2021 ni tambah satu lagi negara yang rakyat Malaysia tak boleh pergi. Apa dia? Iaitu Korea Utara. Jadi Korea Utara berlaku krisis kan sejak pembunuhan, saya ingat nama dia pemimpin adik tiri pemimpin Korea Utara di KLIA kan, pada 3-4 tahun. Sejak tu hubungan Malaysia dengan Korea Utara semakin tegang. Yang ketiga, keenam, ketujuh, industri import dan ekspor akan membangun dengan sangat pesat. Maksudnya perniagaan di negara Malaysia akan menjadi sangat pesat. Keuntungan akan berlipat kali ganda. Jadi rakyat Malaysia yang bekerja di tempat-tempat perindustrian tersebut akan mendapat pulangan. Pulangan apa? Kerja mereka akan bertambah, mereka akan dibayar komisen, mereka akan dibayar bonus yang berlipat kali ganda. Kerana mereka mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Yang ke-8, pengiktirafan antarabangsa terhadap kepakaran Malaysia. Yang ke-9, berpotensi untuk menarik minat pakar daripada luar. Dan yang terakhir adalah ekonomi terus berkembang. Jadi ini adalah sebab-sebab kenapa kita perlu meningkatkan atau kita perlu mengharumkan nama negara di mata dunia. Jadi banyak kesan-kesan positif lah. Jadi kalau kita tak mengharumkan nama negara kita di mata dunia, banyak kesan-kesan negatif. Dan yang terakhir adalah cabaran dalam menaikkan nama negara di mata dunia. Yang pertama, kekurangan pakar dalam bidang teknikal. Jadi kenapa kita kata macam ni? Lihat apa contoh-contoh bidang kritikal, bidang kejuruteraan, bidang kesihatan. Contohnya Malaysia masih kekurangan pakar dalam bidang robotik. Sebab Malaysia negara membangun. Jadi macam mana Malaysia nak mempunyai pakar dalam bidang robotik? Dengan Malaysia menghantar rakyatnya yang berkelayakan untuk belajar di US, untuk belajar di Jepun. Jadi negara-negara ini adalah negara-negara yang maju. Di mana apabila negara maju, dia punya bidang-bidang yang kritikal ni adalah sangat hebat. Jadi untuk anak-anak di luar sana, jadi belajarlah elok-elok supaya dapat sambung belajar di luar negara. Bukan sahaja seronok kan dapat pergi negara luar, tetapi kita dapat ilmu yang tak ada di Malaysia. Jadi ilmu tersebut hanya ada di negara itu sahaja. Yang kedua, kekurangan kemudahan dan infrastruktur dalam sesuatu bidang. Ni lebih kurang yang pertama lah. Sama juga kan, kita lihat 10 tahun lepas, 10 tahun lah, 15 tahun lepas, Malaysia kekurangan pakar dalam bidang ICT dan teknologi. Cikgu-cikgu mengajar boleh bilang yang menggunakan teknologi. Tapi pada zaman pandemik, pada zaman 2020 ini, kita melihat bahawa Malaysia dah banyak cikgu-cikgu pun dah makin ramai menggunakan menggunakan teknologi dalam pengajaran. Salah satu contohnya, zaman pandemik ni, awak belajar menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, OneTeams, menggunakan YouTube dan menggunakan pelbagai aplikasi quiz dan games di internet yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan mendapatkan sesuatu ilmu. Ketiga, teknologi yang terhad. Yang keempat, perbezaan budaya dan bahasa antara negara. Ni terutamanya kita pergi negara-negara yang hebat kan. Contohnya di Jepun. Rakyat Malaysia pergi Jepun, ataupun pelajar Malaysia pergi Jepun, perlu belajar bahasa Jepun. Kenapa perlu belajar bahasa Jepun? Kerana bahasa pengantar di Jepun adalah bahasa Jepun. Jadi di universiti Malaysia masih gunakan bahasa Inggeris, tapi di Jepun dia tetap menggunakan bahasa Jepun. Jadi dia negara maju, jadi kita kena ikutlah. Jadi dengan cara tersebut, orang luar yang datang ke Jepun akan menghadapi cabaran kan, kerana orang Jepun tak boleh bukan tak boleh, tetapi sangat terhad dalam berbahasa Inggeris. Jadi bahasa dia berkomunikasi sentiasa menggunakan bahasa Jepun. Jadi orang luar, daripada luar Jepun datang perlu belajar bahasa Jepun lah. Yang kelima, selalu mengagungkan jenama negara luar. Macam sekarang lah kita lihat,
tak ramai tak semua, bukan tak ramai lah, ramai rakyat Malaysia yang menggunakan kereta Malaysia, tetapi masih ramai lagi yang menggunakan kereta buatan luar negara dengan mereka beranggapan bahawa kereta luar negara ini mempunyai nilai ataupun mempunyai pandangan yang hebat di mata orang. Itu salah tu, perspektif yang salah. Kerana kereta Malaysia juga hebat. Saya pun masih gunakan kereta Pro 2, iaitu Myvi. Laju Myvi kat jalanan boleh memecut sehingga 200 km. Yang seterusnya, keenam, penyebaran berita palsu tentang negara. Ni cara nak elak lah. Yang ketujuh, sumber kewangan yang terhad. Lagi-lagi sekarang zaman pandemik. Yang ke-8, tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. Yang ke-9, kurang sikap kepedulian dan sikap jati diri. Dan yang terakhir, pemikiran masyarakat yang kurang berdaya maju. Yang ke-10 ni perlu diubahlah. Kerana kita lihat kemajuan negara sekarang, kita lihat sudah sampai ke tahap first class kan. Kita ada bangunan yang tinggi, kita ada bangunan pencakar langit, kita ada stadium yang besar, kita ada velodrome yang terkenal, kita ada rakyat Malaysia yang insya-Allah boleh menangi pingat emas di Sukan Olimpik Tokyo 2021 ni dan sebagainya. Tetapi masih ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak, pemikiran dia masih kolot, masih third class, masih fourth class. Saya geram kadang-kadang. Contoh dia apa? Buang sampah sepah-sepah. Jadi buang sampah tu selalu kita lihat kan. Dia terlampau materialistik kerana dia rasa sampah dia akan dikutip ataupun dibersihkan oleh orang lain. Dia tak ada sikap tanggungjawab. Kat rumah-rumah flat kita lihat isu yang selalu dimainkan, dia buang sampah daripada tingkat atas. Kadang-kadang sehingga menghempap sampah tersebut kena orang lain dan boleh menyebabkan kematian dan kerugian harta benda. Benda-benda tu perlu diubahlah. Terutamanya pelajar-pelajar yang mendengar kuliah saya pada hari ini. Pelajar-pelajar yang mendengar perbincangan kita pada hari ini. Jadi, saya rasa itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang dan doakan saya semoga sihat agar saya dapat berkongsi lagi ilmu-ilmu yang ada dengan semua anak-anak sekalian. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.